Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dr. Ramzi bin Zakaria, saya Nurul Aida binti Omar, nombor matriks 283321. Badan Kehakiman memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan dan mengekalkan kedaulatan undang-undang dalam masyarakat demokratik. Di Malaysia, Badan Kehakiman memegang jawatan penting dalam struktur tabir urus negara. Badan Kehakiman di Malaysia berakar umbi dalam sistem perundangan kolonial British. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada pemerintahan British pada tahun 1957 dan sejak itu Badan Kehakiman telah mengalami perkembangan yang positif. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berfungsi sebagai asas sistem perundangan, menggariskan struktur dan kuasa Badan Kehakiman. Badan Kehakiman di Malaysia terdiri daripada dua komponen utama, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil mentadbir keadilan untuk orang bukan Islam dan mengendalikan perkara seperti pertikaian sivil, kes jenayah dan isu perlembagaan. Sebaliknya, Mahkamah Syariah pula berurusan dengan perkara undang-undang mengenai orang Islam, termasuklah undang-undang keluarga, harta pusaka dan status peribadi. Peranan Badan Kehakiman di Malaysia adalah amat penting atas beberapa sebab. Yang pertama, ia berfungsi sebagai semak dan imbang pada cabang eksekutif dan perundangan kerajaan. Melalui semakan kehakiman, Badan Kehakiman memastikan tindakan dan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan adalah mematuhi perlembagaan. Ini menghalang penyalahgunaan kuasa dan melindungi hak dan kebebasan rakyat. Yang kedua, Badan Kehakiman bertindak sebagai penjaga kedaulatan undang-undang. Ia mentafsir dan menggunakan undang-undang secara saksama tanpa berat sebelah atau prejudis. Ini memastikan keadilan dan kesaksamaan di hadapan undang-undang tanpa mengira status sosial, etnik dan latar belakang seseorang. Peranan Badan Kehakiman dalam memberikan keadilan adalah asas untuk mengekalkan ketenteraman sosial dan memupuk kepercayaan orang ramai terhadap sistem perundangan. Tambahan pula, kebebasan Badan Kehakiman adalah asas kepada masyarakat demokratik. Badan Kehakiman bebas daripada pengaruh dan tekanan luar, membenarkan hakim membuat keputusan berdasarkan merit, kes dan penggunaan undang-undang semata-mata. Selain itu, Badan Kehakiman yang bebas bertindak sebagai perlindungan terhadap penggunaan kuasa sewenang-wenangnya, melindungi individu daripada tindakan tidak adil oleh kerajaan atau entiti lain. Teori atau konsep berkaitan peranan dan kebebasan Badan Kehakiman, di mana peranan dan kebebasan Badan Kehakiman memainkan peranan penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang, melindungi hak asasi dan memastikan keadilan dalam mana-mana masyarakat demokratik. Di Malaysia, sebuah negara berbilang etnik dengan sistem perundangan yang pelbagai, Badan Kehakiman memegang kedudukan penting dalam menjaga hak dan kebebasan warga negaranya. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berfungsi sebagai undang-undang tertinggi, mentakrifkan kuasa dan fungsi Badan Kehakiman. Ia menetapkan doktrin pengasingan kuasa, memastikan Badan Kehakiman bebas sebagai salah satu daripada 3 cabang kerajaan. Perlembagaan memperuntukkan pelantikan dan tempoh jawatan hakim, menjaga kebebasan mereka dan daripada campur tangan luar. Proses pelantikan hakim di Malaysia melibatkan prosedur pemilihan yang ketat dengan kuasa muktamad terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Pelantikan kehakiman dibuat berdasarkan merit, integriti dan kesaksamaan. Memastikan Badan Kehakiman yang kompeten. Hakim juga menikmati keselamatan perkhidmatan, melindungi mereka daripada penyingkiran sewenang-wenangnya dan mempromosikan kebebasan kehakiman. Badan Kehakiman Malaysia mempunyai kedua-dua bidang kuasa sivil dan jenayah, mengadili pertikaian dan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang. Selain itu, Badan Kehakiman memegang kuasa semakan kehakiman, membenarkannya untuk meneliti perundangan untuk berperlembagaan dan melindungi hak rakyat. Kuasa ini membolehkan Badan Kehakiman bertindak sebagai pemeriksa ke atas badan perundangan dan eksekutif.
memastikan kerajaan mematuhi perlembagaan untuk menjaga kebebasan badan kehakiman. Pelbagai mekanisme telah disediakan ketika etika dan kelakuan kehakiman dikawal oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Kod Etika Hakim. Autonomi kewangan dan pentadbiran diberikan kepada badan kehakiman, memastikan ia mempunyai sumber dan infrastruktur yang diperlukan untuk berfungsi secara bebas. Namun begitu, walaupun terdapat perlindungan, perlembagaan dan institusi, cabaran terhadap kebebasan kehakiman berterusan di Malaysia. Struktur, dimensi dan elemen badan kehakiman di Malaysia. Pertama, kerangka perlembagaan badan kehakiman di Malaysia beroperasi dalam rangka kerja Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menetapkan sistem tadbir urus persekutuan dengan hierarki mahkamah termasuk Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Bawahan. Struktur hierarki membolehkan pentadbiran keadilan di peringkat yang berbeza. Yang kedua, pelantikan hakim dan tempoh. Pelantikan hakim dan tempoh di Malaysia dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dan atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri berunding dengan Majlis Raja-Raja yang terdiri daripada 9 Raja Melayu sebelum mencadangkan pelantikan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan keselamatan tempoh yang melindungi hakim daripada campur tangan yang tidak wajar. Bagaimanapun, hakim boleh disingkirkan melalui proses yang melibatkan kelulusan tribunal dan parlimen. Yang ketiga, kuasa dan bidang kuasa badan kehakiman. Badan Kehakiman Malaysia mempunyai kuasa untuk mendengar perkara sivil, jenayah dan perlembagaan. Bidang kuasa sivil meliputi pelbagai kes termasuk pertikaian kontrak, hal harta dan undang-undang keluarga. Yang keempat ialah perlindungan untuk kehakiman. Kebebasan adalah penting untuk badan kehakiman melaksanakan tugasnya secara saksama. Di Malaysia, beberapa perlindungan wujud untuk menegakkan perkara ini. Ini termasuk keselamatan perkhidmatan yang melindungi hakim daripada penyingkiran sewenang-wenangnya dan penubuhan Suruhanjaya Pelantikan Hakim untuk meningkatkan ketelusan dan accountability dalam proses pelantikan. Badan kehakiman juga menikmati autonomi, kewangan dan pentadbiran yang menghalang campur tangan luar. Yang kelima, cabaran terhadap kebebasan hakim. Walaupun terdapat perlindungan yang sedia ada, cabaran terhadap kebebasan kehakiman berterusan di Malaysia. Campur tangan politik dan pengaruh eksekutif boleh menjejaskan autonomi badan kehakiman. Terdapat contoh pelantikan kontroversi dan dakwaan berat sebelah politik. Selain itu, badan kehakiman menghadapi kekangan sumber seperti keperluan untuk meningkatkan pembiayaan dan infrastruktur mahkamah yang boleh memberi kesan kepada kecekapan dan keberkesanannya. Seterusnya ialah pembaharuan tinjauan masa depan. Menyedari kepentingan badan kehakiman yang bebas, Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha pembaharuan. Ini termasuk penubuhan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan pengenalan Mahkamah Rayuan sebagai Mahkamah Rayuan Perantara. Usaha berterusan untuk mengukuhkan kebebasan badan kehakiman, meningkatkan kecekapan kehakiman dan meningkatkan akses kepada keadilan adalah penting untuk masa depan badan kehakiman Malaysia. Pelaksanaan di Malaysia dan perbandingan negara-negara lain. Di Malaysia, pelantikan hakim terletak di tangan eksekutif dengan Perdana Menteri mempunyai pengaruh yang besar. Sistem berpusat ini telah menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan campur tangan politik. Sebaliknya, negara seperti Amerika Syarikat dan Kanada telah mewujudkan sistem yang lebih telus di mana pelantikan kehakiman melibatkan kelulusan perundangan atau Suruhanjaya bebas. Ini memastikan perwakilan kepentingan yang lebih luas dan meningkatkan kebebasan badan kehakiman. Mengekalkan kebebasan kehakiman adalah penting untuk badan kehakiman yang mantap. Malaysia mempunyai peruntukan perlembagaan yang melindungi kebebasan badan kehakiman. Walau bagaimanapun, terdapat contoh pengaruh eksekutif yang dirasakan sebagai perbandingan negara seperti United Kingdom dan Jerman telah mewujudkan rangka kerja perlembagaan yang kukuh, termasuk peruntukan eksplisit yang menjamin kebebasan badan kehakiman dan melindungi daripada campur tangan politik.
Isu-isu yang berkaitan badan kehakiman di Malaysia. Rangka kerja perlembagaan adalah amat penting dalam mewujudkan peranan dan kebebasan badan kehakiman di Malaysia. Perlembagaan Malaysia berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara, menggariskan kuasa, fungsi dan batasan badan kehakiman. Perlembagaan Malaysia pada tahun yang diterima pakai pada tahun 1957 mewujudkan rangka kerja bagi tadbir urus negara dan menjamin hak asasi kepada rakyatnya. Pada Perkara 121, perlembagaan menetapkan penubuhan badan kehakiman sebagai cabang kerajaan yang berasingan, bebas daripada kuasa eksekutif dan perundangan. Ia memperuntukkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan sebagai struktur hierarki badan kehakiman. Perlembagaan juga menggariskan prosedur pelantikan penyingkiran hakim. Perkara 122B, menubuhkan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, bertanggungjawab untuk mengesyorkan pelantikan, kenaikan pangkat dan pertukaran hakim, memastikan proses pemilihan yang telus dan berasaskan merit. Peruntukan ini bertujuan untuk menjaga kebebasan dan kehakiman dengan meminimumkan pengaruh eksekutif dalam pelantikan kehakiman. Untuk menjaga kebebasan badan kehakiman, Perlembagaan Malaysia menggabungkan beberapa peruntukan yang melindungi hakim daripada campur tangan atau pengaruh yang tidak wajar. Untuk peruntukan penting ialah keselamatan pegangan. Perkara 125 memberikan hakim tempoh sehingga umur persaraan mandatory tertakluk hanya kepada keadaan terhad untuk penyingkiran seperti terbukti salah laku atau ketidakupayaan. Autonomi kewangan adalah satu lagi aspek dalam kebebasan kehakiman. Perkara 125-3 menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan yang bertanggungjawab ke atas pelantikan, kenaikan pangkat dan tata tertib pegawai kehakiman. Peruntukan ini memastikan badan kehakiman mempunyai kawalan ke atas sumber kewangan dan pentadbirannya, bebas daripada kawalan atau pengaruh eksekutif. Secara keseluruhannya, rangka kerja perlembagaan di Malaysia menyediakan asas yang kukuh untuk peranan dan kebebasan badan kehakiman. Perlembagaan menetapkan badan kehakiman sebagai cabang yang berasingan, menggariskan prosedur pelantikan dan penyingkiran, memberikan kuasa semakan kehakiman. Peruntukan perlembagaan ini ditambah dengan perlindungan untuk kebebasan kehakiman bertujuan untuk memastikan badan kehakiman bertindak sebagai penimbang tara yang tidak berat sebelah, menegakkan kedaulatan undang-undang dan melindungi hak asasi. Walaupun cabaran terhadap kebebasan kehakiman berterusan, usaha terus dibuat untuk mengukuhkan proses pelantikan, meningkatkan autonomi kewangan dan menangani kekurangan sumber. Badan kehakiman yang teguh dan bebas adalah penting untuk sistem demokrasi Malaysia kerana ia memastikan perlindungan hak individu, menegakkan perlembagaan dan mengekalkan semak dan imbang yang diperlukan untuk masyarakat yang adil dan saksama. Analisis badan kehakiman di Malaysia. Badan kehakiman Malaysia telah berkembang dari semasa ke semasa, mencerminkan kedua-dua perkembangan sebelum merdeka dan selepas merdeka. Era sebelum merdeka menyaksikan pengaruh penjajah British, manakala selepas merdeka menyaksikan perubahan sistem kehakiman yang berakar umbi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Malaysia menyediakan asas kepada peranan dan kebebasan badan kehakiman. Ia memastikan pengasingan kuasa dan menekankan kebebasan kehakiman sebagai asas demokrasi, melindungi keupayaan badan kehakiman untuk membuat keputusan yang saksama. Proses pelantikan kehakiman di Malaysia melibatkan pelantikan hakim oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri. Keselamatan tempoh perkhidmatan dipastikan melalui umur persaraan mandatory, melindungi hakim daripada pengaruh luar dan memelihara kebebasan badan kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman Malaysia menjalankan bidang kuasa sivil dan jenayah, menyelia pelbagai kes. Ia juga mempunyai kuasa semakan kehakiman, membolehkannya menilai perlembagaan, perundangan dan tindakan kerajaan, memastikan pematuhan kepada kedaulatan undang-undang. Usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kebebasan badan kehakiman di Malaysia. Ini termasuk menubuhkan jawatan kuasa kehakiman dan memperkenalkan pembaharuan untuk menyelaraskan proses kehakiman. Tinjauan masa depan melibatkan penekanan berterusan terhadap integriti kehakiman, kecekapan dan kebolehcapaian, memastikan badan kehakiman yang teguh dan bebas. Badan kehakiman di Malaysia memainkan peranan penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang dan memastikan keadilan.
Kebebasannya adalah penting untuk mengekalkan kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap sistem perundangan. Walaupun cabaran wujud, usaha untuk mengukuhkan badan kehakiman dan menjaga kebebasan sedang dijalankan. Dengan memupuk badan kehakiman yang kuat dan bebas, Malaysia boleh terus menegakkan prinsip keadilan, kesesamaan dan kedaulatan undang-undang, seterusnya memajukan kemajuan dan pembangunan negara. Cadangan penambahbaikan badan kehakiman. Badan kehakiman memainkan peranan penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang dan melindungi hak dan kebebasan rakyat. Di Malaysia, memastikan kebebasan badan kehakiman adalah penting untuk mengekalkan sistem perundangan yang adil dan saksama. Walaupun negara telah mencapai kemajuan yang ketara dalam bidang ini, masih terdapat peluang untuk penambahbaikan seperti memperkukuh proses pelantikan. Pelantikan hakim hendaklah dijalankan melalui proses yang tidak berat sebelah dan telus. Memperkenalkan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang terdiri daripada wakil dari Badan Kehakiman, profesion undang-undang dan masyarakat sivil akan membantu memastikan proses pemilihan yang adil dan berasaskan merit. Suruhanjaya ini harus beroperasi secara bebas daripada campur tangan politik, menggalakkan ketelusan dan accountability. Keselamatan pegangan untuk menjaga. Seterusnya ialah keselamatan pegangan. Untuk menjaga kebebasan kehakiman adalah penting untuk melindungi keselamatan perkhidmatan hakim. Perlindungan yang jelas dan kukuh terhadap penyingkiran atau pemindahan sewenang-wenangnya harus diwujudkan. Yang ketiga ialah memperkukuhkan etika kehakiman. Tata kelakuan yang kukuh untuk hakim harus diwujudkan, ianya untuk menangani isu seperti konflik, kepentingan, rasuah dan kesaksamaan. Program latihan dan pendidikan yang kerap perlu dijalankan untuk meningkatkan etika kehakiman dan memastikan pematuhan kepada standard profesional yang tinggi. Menubuhkan badan disiplin kehakiman yang bebas akan menyediakan mekanisme yang untuk menangani aduan terhadap hakim sambil mengekalkan kebebasan kehakiman. Seterusnya ialah meningkatkan autonomi kewangan dan pentadbiran. Autonomi kewangan dan pentadbiran yang mencukupi adalah penting untuk kebebasan badan kehakiman. Memperuntukkan dana yang mencukupi kepada badan kehakiman untuk memastikan fungsi mahkamah yang berkesan. Pengambilan kaki tangan yang berkelayakan dan kemajuan teknologi adalah penting. Tambahan pula pemberian badan kehakiman lebih kawalan ke atas urusan pentadbirannya seperti belanjawan dan pengurusan kaki tangan akan mengurangkan pergantungan kepada cabang eksekutif. Seterusnya ialah memupuk pendidikan dan latihan kehakiman. Program pembangunan profesional berterusan harus disediakan kepada hakim untuk memastikan mereka mengikuti perkembangan undang-undang dan cabaran yang muncul. Kerjasama dengan institusi akademik dan organisasi antarabangsa boleh memudahkan pertukaran pengetahuan dan amalan terbaik. Selain itu, penggalakan latihan silang budaya dan antara disiplin yang akan meningkatkan pemahaman badan kehakiman tentang pelbagai perspektif dan menambah baik dalam membuat keputusan. Seterusnya ialah keyakinan dan ketelusan awam. Membina kepercayaan orang ramai terhadap badan kehakiman adalah penting. Meningkatkan ketelusan dengan memberikan penjelasan yang terang yang jelas tentang alasan undang-undang akan meningkatkan accountability dan pemahaman proses kehakiman. Menggalakkan pelibatan awam melalui inisiatif pendidikan, forum terbuka dan perundangan awam mengenai perkara kehakiman akan memupuk rasa keyakinan terhadap badan kehakiman. Kerjasama antarabangsa melibatkan badan kehakiman dengan badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Organisasi Hak Asasi Manusia Serantau boleh memberikan bimbingan dan bantuan yang berharga dalam mempromosikan kebebasan kehakiman. Mengambil bahagian dalam persidangan dan forum antarabangsa membolehkan Malaysia belajar daripada pengalaman negara lain dan berkongsi amalan terbaiknya sendiri, menyumbang kepada kemajuan piawaian global. Kesimpulannya, Badan Kehakiman di Malaysia memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan dan mengekalkan kedaulatan undang-undang. Kebebasannya adalah terpenting dalam memastikan keadilan, kesesamaan dan kebertanggungjawaban dalam sistem perundangan. Dengan bertindak sebagai semak dan imbang pada cabang kerajaan yang lain, Badan Kehakiman melindungi hak individu, melindungi daripada penyalahgunaan kuasa dan memupuk kepercayaan orang ramai. Selain itu, menegakkan kebebasan dan integriti badan kehakiman adalah penting untuk masyarakat demokratik yang menghargai prinsip keadilan, kesesamaan dan kedaulatan undang-undang. Sekian, terima kasih.